Apabila amalan demokrasi di negara kita dihancurkan pada tahun 2020, rakyat Malaysia melihat secara sewenang-wenang. Mereka menganggap ianya tidak apa-apa. Perpindahan kuasa daripada Pakatan Harapan kepada mereka yang membuat operasi Sheraton Move ataupun gerakan syaitan. Rakyat Malaysia menganggap enteng perkara itu. Mereka anggap main-main soal integriti, soal mandat rakyat. Tetapi kita lihat apa yang berlaku sampai sekarang ini, yang memikul akibat buruknya ialah rakyat. Kami yang hilang kuasa memang boleh hidup secara sederhana. Ada gaji, ada allowance. Mereka yang mengambil kuasa secara backdoor boleh hidup mewah, dan yang tak berpeluang ada jawatan dengan allowance dan gaji mereka. Tapi kesannya kepada rakyat cukup dahsyat. Kita lihat indeks rasuah, persepsi rasuah turun 11 mata. Daripada tahun 2020, ukuran terakhir World Persepsi Hal Rasuah ini, daripada nombor 51 sekarang melonjak naik ke nombor 62. Soal integriti Malaysia makin dipertikai. Sehingga nak hantar duta ke negara jiran ditolak oleh negara jiran itu. Dan presiden negara itu pula sekarang mempermainkan Malaysia dengan cara dia melihat bagaimana kalau dulu orang nak berselfie, orang berada di sebelah Indonesia untuk selfie ke sempadan Malaysia. Sekarang orang nak berselfie, orang pergi sebelah Malaysia untuk melihat pos-pos yang dibina begitu cantik oleh pihak Indonesia. Pelabur-pelabur, investor besar mula meninggalkan Malaysia. Rakyat semakin hari semakin teruk. Integriti kerajaan semakin lemah. Sebab itu kita lihat banjir berlaku begitu dahsyat di Malaysia. 3 hari seolah-olah tak ada kerajaan. Menteri ini menyalahkan menteri ini, menteri ini menyalahkan menteri ini pergi bercuti. Ada yang pergi bercuti 2 bulan tak ambil ditindakan. Kenapa? Karena Perdana Menteri dan kerajaannya hilang integriti. Sebab diambil secara backdoor government. Jangan kita main-main perkara ini. Lebih malang lagi sekarang ini, integriti Malaysia mula dipertikai. Saya lihat perkara ini perkara besar yang sedang melanda Malaysia sekarang ini. Perkembangan keutuhan wilayah-wilayah tidak lagi mampu dipertahankan oleh pemerintah yang ada sekarang ini. Sebab itu rakyat wajib membuat perhitungan dalam pilihan raya Johor ini. Sebab kerajaan yang ada ialah kerajaan yang sudah gagal dalam bentuk ekonomi, dan yang paling penting memelihara integriti Malaysia sudah nampak menuju kepada kegagalan mereka. Ya, kita bertanding pilihan raya kali ini, janganlah konsentrate bising sangat soal simbol yang berlainan. Kita telah hadapi seperti ini sejak daripada reformasi tahun 99, 2004, 2013, hanya 2018 baru simbol bersama. Oleh itu kita tumpu bagaimana nak ambil pemerintahan Johor yang kembalikan mandat yang pernah diberi oleh rakyat, dan pilihan raya umum akan datang mengembalikan mandat itu kepada rakyat yang telah membuat perubahan itu. Kalau tidak,
kita lihat kehancuran demi kehancuran dipaparkan kepada rakyat Malaysia. Kita hanya melihat saja keadaan itu sekarang ini. Itulah yang kita mau supaya kita bekerja bersama dengan semua rakan yang ingin melihat perubahan ini. Kalau tidak, hadirin sekalian, kita akan melihat lagi bagaimana Malaysia dipermain. Kita nak hantar duta ke mana-mana, negara pun kadang-kala negara itu mengatakan ini tak boleh, kami tak mau. Orang itu mereka tak mau, dan juga soal orang berani bercakap soal keutuhan wilayah karena mereka tahu Perdana Menteri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri yang paling lemah dalam sejarah Perdana Menteri Malaysia. Bukan karena dirinya lemah, karena pemerintahannya diambil bukan daripada mandat rakyat. Ini akibatnya. Kalau di Eropah, saya yakin 1 juta rakyat akan keluar ke jalan raya mempertahankan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Tapi di Malaysia, mereka anggap perubahan kerajaan itu perkara biasa. Wakil rakyat ni lari ke parti ini, lari ke parti ini, perkara biasa. Akibatnya, rakyatlah yang menderita. Sebab itu bagi kita, Parlimen akan datang, Akta Lompat Parti wajib diluluskan. Kalau tidak, kewibawaan rakyat sudah tidak ada lagi. InsyaAllah, kita semua bekerja sama. InsyaAllah, pada 12 hari bulan nanti, Johor kembali kepada mandat rakyat, yaitu Pakatan Harapan dan rakan-rakannya. Sekian, terima kasih kepada semua. Selamat berjuang. Terima kasih.